624 ketua isi rumah miskin Tegar berdaftar e-Kasih menerima bantuan bakul makanan di Telupit. Antara fokus laporan. Jadi terus saja langsung bersama Jovina Jimlajim di RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovi. Ya, Nurlela, terima kasih. Salam sejahtera. 624 ketua isi rumah KIR miskin Tegar berdaftar e-Kasih menerima bantuan bakul makanan di Telupit. Pengagihan dikelolakan Pejabat Daerah Telupit melibatkan 4 mukim iaitu Ulu Labuk, Liwogu, Ulu Sapi dan Nangoh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit Johnny Bonje Kurum berkata, bantuan disalurkan sejak 27 Januari lalu kepada penduduk dari 42 kampung. Buat masa ini, kerajaan negeri memberikan secara one-off. Tapi sekiranya keadaan PKP ini berlanjutan, saya yakin dan percaya kerajaan akan prihatin dan akan meneruskan usaha ini. Johnny Bon yang ditemui ketika penyampaian bakul makanan di Dewan Serbaguna Kampung Wonot Telupit memaklumkan pihaknya dan Pejabat Daerah Telupit akan memohon 6,000 bakul makanan lagi daripada kerajaan negeri untuk diagih kepada penduduk. Sementara itu, di Balong Tawau, lebih 1,300 bakul makanan akan diagihkan secara berperingkat kepada golongan sasar yang telah dikenal pasti. Bantuan ini diadakan kerana seperti mana yang kita sedia maklum, selama pandemik ini banyak keperluan-keperluan khususnya kepada golongan e-Kasih dan juga B40 ini yang memerlukan bantuan-bantuan serupa ini iaitu bantuan bakul makanan dan bantuan-bantuan yang lainlah yang dipikirkan perlu. Hamil yang ditemui selepas menyampaikan bakul makanan di Kampung Kongsi 10 Tawau meminta penduduk B40 yang belum menerima bantuan bakul makanan agar berhubung terus dengan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM atau Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Majlis Perbandaran Tawau. Pembukaan semula baki perniagaan sektor peruncitan yang ditutup sebelum ini bermula 10 Februari lalu dilihat langkah tepat memacu perkembangan ekonomi khususnya peniaga kecil. Menurut Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Kasim Mat Mansur, langkah itu membawa impak positif bukan sahaja kepada peniaga yang terkesan, malah masyarakat secara keseluruhannya. Sektor perusahaan kecil dan sederhana, pengusaha-pengusaha yang terlibat dengan sektor ini hampir 1 juta bilangan mereka, dan di Sabah ini kurang lebih dalam 7,000 pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana di Sabah ini. Jadi peruncitan ini mungkin lebih besar daripada itu. Jadi walaupun dia nampak kecil tetapi impaknya sangat signifikan kepada masyarakat dan pada ekonomi. Profesor Datuk Kasim menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Meskipun sektor peruncitan dibuka sepenuhnya, namun masyarakat diingatkan supaya sentiasa berwaspada mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi membantu melandaikan lengkuk pandemik COVID-19. Sementara itu, kebenaran bagi rumah ibadah bukan Islam beroperasi juga disambut baik dan dimanfaat sepenuhnya masyarakat. Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP diutamakan oleh pihak pengurusan rumah ibadah. Antara SOP perlu dipatuhi ialah bilangan pengunjung tidak lebih 30 orang pada satu-satu masa dan sanitasi perlu dilaksana 30 minit sebelum dan selepas aktiviti keagamaan atau sembahyang. First, kami taftah umat yang mau datang. Hanya mereka yang ada pas baru boleh datang. Dan lepas itu bila sampai kita ambil SOP yang ditentukan. Contohnya ambil suhu, lepas itu masuk dalam gereja ditetapkan tempat duduk yang berjarak lah. Pukul 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan petang pukul 5 pagi, petang sehingga 8.30 petang. Dulu 5 orang saja boleh datang itu puja dan tiap-tiap kali. Tapi sekarang dia 30 orang. Masyarakat digesa membudayakan norma baharu dan patuh SOP bagi memastikan kesejahteraan bersama.
Selain perbezaan bahasa, makanan, budaya dan tradisi, identiti kaum turut ditampilkan menerusi pakaian. Seiring dengan peralihan zaman, cita rasa anak muda kini mempengaruhi rekaan fashion pakaian tradisi bagi menarik perhatian golongan berkenaan. Pakaian tradisi masyarakat Cina turut mengalami perubahan ini. Paparannya bersama wartawan Sahira Samaid. Terdapat pelbagai jenis pakaian tradisi Cina yang popular seperti Cheongsam dan Samfu. Eugene Chong, pengarah Everwest Photo iaitu butik pengantin yang popular di pusat Bandaraya Kota Kinabalu yang beroperasi sejak 40 tahun lalu berkata, kini Cheongsam dan Samfu sering dipakai ketika majlis keramaian seperti majlis perkahwinan maupun semasa menyambut Tahun Baru. Ini adalah baju tradisional Chinese costume untuk lelaki. So you can see dari atas ada mandarin collar, and then cabang bukanya memang dari tengah-tengah dan ke sebelah kanan, dan buttonnya dari atas ke bawah. So usually ini adalah everyday baju for orang dulu-dulu lah. But sebab ini nobody going to wear this every day. So, baju-baju yang begini khas untuk pakai untuk special occasion or performance. Fashion sering berubah mengikut peredaran masa. Justru tidak hairan jika rekaan pakaian tradisi Cina ini diolah mengikut kreativiti mereka. Sebab the change of fashion, even this baju tradisional yang kostum lelaki ini, ada juga style butangnya di depan lurus. So you can see this is all about fashion. Okay, the colouring itself is all depends on the designer. Okay, usually guy will have a darker colour. Walaupun demikian, ia dilakukan tanpa menjejaskan keunikan tradisi masyarakat berkenaan. Pakaian tradisi ini turut mendapat permintaan tinggi terutama semasa musim perayaan, malah pembeli juga tidak terhad kepada kaum yang meraikannya. Dari segi permintaan dari masyarakat orang Cina atas pakaian-pakaian tradisional ini memang masih ada, terutama sekali apabila perayaan Tahun Baru Cina. Sebelum itu memang mulalah mereka mencari, dan yang ini terutama sekali di kawasan kami bukan saja masyarakat Cina, tapi masyarakat bukan orang Cina pun mencari juga pakaian tradisional ini. Ini menunjukkan permintaan senantiasa ada. Pemakaian pakaian tradisi oleh personaliti di pelbagai platform juga dilihat sebagai usaha positif untuk mengetengahkan budaya dalam kalangan generasi muda. Kita alur-alurkan news reader di TV station memakai pakaian tradisi sepena perayaan tertentu seperti Tahun Baru Cina. Dengan memakai pakaian tradisi ini, kita akan memeriahkan suasana perayaan dan menggalakkan anak cucu kita tidak meninggalkan tradisi-tradisi. Fashion ini adalah universal. Kita boleh kreatif, kita ambil daripada sudut positif lah. Dengan memperagakan fashion, pertama sekali mengikut tema sambutan ataupun perayaan tertentu, dapat menggalakkan generasi muda agar tidak meninggalkan tradisi yang sedia ada. Melihat kepada trend pakaian tradisi seperti Cheongsam dan Samfu digayakan pelbagai kaum di negara ini, membuktikan keutuhan perpaduan masyarakat majmuk Malaysia. Ia juga secara tidak langsung memberi peluang kepada generasi seterusnya untuk mengenali budaya kaum lain menerusi pakaian. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Terus patuh SOP, pastikan kita jaga kita. Kita kembali bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.